Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada anak anda Ammar. Dan kebetulan saya pun ada anak seorang Ammar. Biasa macam anak sendiri. Untuk amal. Yang dihormati barisan pentadbir dan pensyarah Saidi, Dr. Rahim, Dr. Ikram, dan pensyarah-pensyarah yang jemaah kalamu ya. Sebenarnya anak-anak pelajar sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuannya kita bertemu pada malam ini. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha perkasa, dan kita manusia sebagai manusia yang jahil ini kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita, hatta seminit, 2 minit ataupun masa-masa yang berikut. Walaupun mungkin kita ramalkan dalam sejam ini kita akan bersama dalam majlis ini sampai akhir ini kita ramalkan, tapi kita tak tahu adakah kita akan berakhir di majlis ini atau tidak. Kerana saya mendapat telefon daripada Ustaz Hasanuddin minta menggantikan pada malam ini, lebih kurang hampir pukul 6. Bermakna sepanjang pagi tadi sehingga ke pukul 6 saya tak tahu lagi saya akan bersama dengan anak-anak pelajar di sini. Yang gambarkan malam ni boleh rehat sikit lah. Mana antara malam-malam yang mungkin kosong, tapi Allah SWT takdirkan kita bertemu dalam majlis yang sangat-sangat berkat dan bahagia ini. Saya katakan kita tak tahu yang kita akan berada di sini sampai akhir atau tidak. Sebab sebenarnya semalam dan hari ini saya berada dalam satu seminar Maqasidus Syariah di IKIM. Yang mana salah seorang peserta seminar itu semalam, salah seorang peserta seminar itu baru seminar itu bermula dalam sesi pagi dan sambung sesi kedua pukul 10.30 pagi itu. Dengan nak mula seminar itu baru nak ceramah sebab tumbang, dan dia orang panggil berkeruh. Jadi dia akan keluar tu Allah lah, bukan pula Allah Alam, dia tak tahu. Tapi itu nak katalah, mana dalam majlis itu pun dia sendiri dia masakan dia akan mengikuti seminar itu sampai habis lah 2 hari kan. Tapi takdir Allah SWT dia tak sempat habis. Maknanya dalam seminar itu, dalam dewan seminar yang sejuk itu, yang nyaman, yang sepatutnya aman daripada sebarang perkara yang tak baik berlaku. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betul kata ma tadri nafsu madza taksibu wala tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa itu tidak mengetahui apakah yang akan diusahakan untuk hari esok, dan setiap jiwa itu tidak tahu apakah di bumi mana dia akan mati. Kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu apa akan berlaku esok, oleh kerana kita tak tahu di bumi mana kita akan mati, maka kita kena bersedia untuk mati di mana saja kita tahu, dan kita kena bersedia untuk mati pada bila-bila selesai. Kerana itulah, kerana nyawa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak pelajar
sekalian, alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan yang menyentuh padanya ilmu, maknanya dia menuntut ilmu pada jalan, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalannya dengan dia menuntut ilmu itu, jalannya ke syurga Allah Subhanahu. Tempat yang terbaik yang Allah janjikan kepada makhluk itu syurga Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Indahnya syurga itu, Nabi menyatakan, Nabi gambarkan bahawa indahnya syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kalaulah mata manusia pernah melihat sesuatu yang cantik, manusia yang cantik, pemandangan yang cantik, syurga lebih indah daripada itu. Mungkin kita pernah melihat sesuatu yang cantik kat dunia ni. Orang kata antara tempat-tempat yang cantik di mana, di utara India, Kashmir. mana Kashmir. Di tempat cantik, orang pun cantik kan. Antara orang dia. Dan satu lagi yang pernah saya tengok, Switzerland ni, satu tempat yang sangat cantik. Kita melihat pemandangan di Switzerland itu seolah-olah melihat dalam gambar poster. Itulah cantik. Syurga lebih cantik daripada itu. Dan Nabi kata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Dengarlah bunyi-bunyi yang indah-indah, yang madu-madu semadu suara Siti Nurhaliza, Jamaah Abdillah, dan penyanyi-penyanyi yang dikatakan mempunyai suara emas, buluh perindu. Syurga lebih merdu daripada itu lagi bunyian. Dan lebih hebat daripada itu lagi ialah Nabi mengatakan, wala khatara 'ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Kalau kita bayangkan yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang seronok-seronok, syurga lebih cantik, lebih indah daripada yang kita bayangkan. Tak boleh bayangkan. Cuba kita bayangkan yang cantik-cantik, yang indah, syurga lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan. Itulah syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya minta syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iza sa'altumullahul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu 'arsyur rahman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu nak minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala, mintalah al-firdaus. Mintalah syurga firdaus. Kenapa Nabi semua minta syurga firdaus? Kerana dia kata syurga firdaus itu syurga yang tertinggi sekali, syurga yang terbaik sekali, dan di atasnya arsyur rahman, arasy ar-rahman. Dan apabila Nabi suruh minta syurga firdaus, dan Allah berikan firdaus kepada orang-orang yang beriman, dan Allah nyatakan orang-orang yang layak untuk mendapat syurga firdaus, orang-orang yang layak untuk mewarisi syurga firdaus ialah orang-orang yang digariskan, yang dicantumkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun dengan ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan, menjauhi perkara-perkara larang. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Dan sebahagian mufassirin menyatakan ayat ini ialah bukan menunaikan zakat harta, tapi orang yang membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Kerana Allah sebut lizzakati fa'ilun itu kerana apa mufassirin kata orang-orang yang membersihkan jiwanya, kerana ayat ini diturunkan di zaman Makkiyah, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan zakat difardukan 2 tahun selepas hijrah. Jadi macam mana Allah SWT sebut zakat dalam ayat-ayat Makkiyah sedangkan zakat belum difardukan lagi? Sebab itulah sebagian mufassirin menyatakan ayat ini bukan zakat mengeluarkan harta, tapi zakat pembersihan jiwa. Maksudnya adalah orang yang membersihkan jiwa. Walaupun jumhur mufassirin, kebanyakan mufassirin menyatakan ayat ini maksud orang yang mengeluarkan harta dia. Cuma pada zaman itu tidak sebagaimana syariat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang qadar dan haul
nisab dan haulnya sebagaimana yang kita tahu hari ini. Dan orang-orang yang dinyatakan oleh Allah SWT, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa in, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali pada isteri-isteri dan hamba-hamba sahaya mereka. Dan orang-orang yang Allah kata wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanah. Apabila dia beri amanah kepada dia, dia jaga sungguh-sungguh. Tak kira apa amanah tu. Amanah sebagai pelajar, amanah sebagai pegawai, amanah sebagai anak, amanah sebagai seorang warga negara, amanah sebagai apa saja dijaga. Kerana itu ciri orang beriman. Dan Allah nyatakan wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara salat. 2 kali Allah sebut ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Dan akhirnya Allah SWT iktiraf. Allah menyatakan wallazi ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, allazina yarisuna al-firdaus, yang akan mewarisi syurga firdaus. Dan Allah tambah lagi sebagai menambahkan nikmat yang Allah bagi, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam syurga firdaus. Itulah kemuncak kepada nikmat. Kerana nikmat di atas muka bumi ini, seronok macam mana pun, dia tidak mutlak. Kenapa dia tak mutlak? Kalau kita kaya, akan ada dalam perasaan kita, mungkin kekayaan kita akan berkurang. Mungkin akan ada perasaan itu. Kita kalau orang kaya itu, mungkin dia, kalau seorang ahli perniagaan, mungkin dia akan muflis, akan bankrupt, dia akan jatuh perniagaannya. Kalau dia seorang yang di jawatan yang sangat tinggi, dia satu hari nanti dia akan meninggalkan jawatannya. Kalau dia seorang yang cantik, satu hari dia akan kurang cantik. Kalau dia seorang yang bahagia, mungkin akan hilang kebahagiaannya. Itu nikmat tambah ke bumi. Tapi di akhirat, apabila Allah bagikan nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat yang tidak ada penyudahnya dan berkekalan sampai bila-bila, itulah kemuncak kepada segala nikmat. Sebab itulah kita kena minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini yang saya nak sebutkan tadi, bahawa kita berada dalam majlis ilmu ini, sebenarnya ini adalah jalan-jalan memudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan inilah sebenarnya yang memudahkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan memudahkan dan memberikan, menjanjikan kita terselamat di hari yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Dan mudah-mudahan anak-anak pelajar yang berada di depan saya pada hari ini ialah anak-anak yang digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Iaitulah 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang penuh dengan kedahsyatan, hari yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, Allah menyatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj, Allah kata, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah gambarkan bagaimana hari kiamat itu, inna zalzalatis sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya gegaran, goncangan hari kiamat itu suatu perkara yang sangat besar. Hebat goncangan. Dan bagaimana Allah nak gambarkan hebatnya goncangan itu, Allah kata, yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah menggambarkan hari itu, kamu lihat perempuan-perempuan yang sedang menyusukan anaknya, terlupa anaknya dan tertinggal anaknya, terlepas daripada pangkuan. Anak-anak pelajar di hadapan saya ramai kaum ibu perempuan, ada yang dah berkahwin dan tak kahwin lagi. Ada dah kahwin semua dah. Ada kosong lagi. Ada harapan lagi yang depan kan? Ada harapan lagi. Baik, untuk kawan-kawan yang akhwat lah, yang akhwat tak
Tak ni kan? Yang saya ada 7 orang anak lelaki. Maknanya untuk yang lelaki tak ada harapan kan? Kecuali ada lahir yang berikut je lah. Tapi setakat ni tak ada lagi anak perempuan. Tak ada harapan nak jadi menantu lah. Tapi yang perempuan ni ada 7 harapan. Kalau kata orang tanya ustaz ada berapa orang? 7. 7 biasa. Berapa lelaki? 7 lelaki. 7 lelaki ustaz. Itu selalu biasanya orang 7 kan? Jadi macam mana umur ustaz dia? Macam mana ya? Macam mana rumah tu? Apa terus mana? Siapa-siapa yang ada anak lelaki seorang dah jadi kelang kabut, dia tahulah bukan ada 7 orang anak lelaki ya. Tapi insyaAllah alhamdulillah rumah saya pun mudah-mudahan anak-anak yang soleh insyaAllah. Amin. Maknanya baguslah insyaAllah. Cuma dia kena sediakan agak-agak ruang yang macam pada muda sikit. Dia tak boleh banyak benda kan, dia ada kawasan lapang untuk dia berbola kan. Benar sekali. Baik, balik kepada tadi, mana saya nak mengambarkan orang perempuan. Orang perempuan kalau sedang menyusukan anak, Abang pengajar boleh? agak-agak bagaimana keadaan akan menyebabkan puan-puan yang ada anak menyusukan, agak macam mana keadaan tuan-tuan akan lupa anak? Bencana macam mana tuan-tuan akan perempuan akan lupa anak? Takkan lupa ya? Terbakar macam mana pun, kegagalan macam mana pun, letupan macam mana pun, tapi anak tetap diperkuat. Anak tetap segala-galanya. Seorang ibu, sucinya kasih seorang ibu tidak akan sekali-kali mengorbankan anak. Tidak akan melupakan anak. Cuma anak yang selalu lupa pada ibu. Anak sendiri lupa pada ibu. Yang si ibu macam mana pun guru anak dia, bagaimana bodoh pun anak dia, bagaimana cacat pun anak dia, bagaimana jahat pun anak dia, dia tidak akan buang anak. Tapi ramai anak buang ibu semata-mata mencari cinta palsu. Kadang-kadang baru jumpa Pak Rus sebulan 2 bulan, dah tinggal lama, dah mengorbankan sucinya kasih ibu, dan tak kira depan lelaki sama dia. Dan baru kasih Pak Awu dan Mak Awu tu baru sebulan dua je kena. Satu lagi suci, tak suci kasih sayang dia. Tapi kita dah membelakangkan kasih ibu, kita utamakan kasih sayang mak dan kasih sayang Pak Awu dan Mak Awu. Tapi seorang ibu tidak akan meninggalkan anak dia. Saya ada 7 orang anak. Seekor nyamuk hinggap di badan anak saya akan cari satu bilik. Boleh cari lah, kalau boleh cari lah kan. Nampak anak cari tak dapat tampal. Satu bilik cari nak tampal juga anak nyamuk tu sebab dia gigit anak tu. Itulah kasih ayah dan kasih ibu. Tak akan biarkan. Dia akan sanggup berkorban nyawa demi untuk anak. Tetapi gagaran hari akhirat Allah kata yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah menyatakan bahawa hari itu ibu melalaikan anak. Kada hebat sangat gagaran. Seorang ibu perempuan. Dan Allah menyatakan wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan ibu yang sedang mengandung gugur kandungan. Wa taranna sasukara, dan kamu lihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Mereka tidak mabuk sebenarnya, tapi azab Allah sangat pedih. Dan sebab itulah kalau siapa-siapa ada pengalaman dengan gegaran, dia akan tahulah Allah sebut manusia seumpama mabuk, dia akan tahu. Memang saya sendiri pun pernah rasa sedikit gegaran masa di Putrajaya, masa gegaran kat Sumatera. Rasa sikit je, tapi terasa macam mabuk, terasa pening-pening kepala. Terasa pening. Memang orang yang kalau gempa bumi ni, dia akan rasa pening kan? Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa taranna sasukara, kamu lihat manusia seumpama mabuk. Hebatnya Allah Subhanahu. Dan Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Allah menyatakan bahawa pada hari itu, kehebatan hari kiamat itu, semua manusia lari daripada saudara mara dia, lari daripada adik-beradik dia, lari daripada ayah dan ibu dia, lari daripada pasangan hidup dia, suami isteri dia lagi. Dan pada hari itu masing-masing memikirkan tentang diri masing-masing. Sebab itulah ketika Nabi SAW menggambarkan tentang hari kiamat itu, manusia akan dibangkitkan, semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa seorang benar. Semua tanpa seorang benar, tidak ada pakaian. Aisyah, walaupun Aisyah isteri Nabi, Aisyah sendiri tanya, ya Rasulullah,
Kalau semua bangun tak pakai baju, tidakkah hari itu kita akan tengok antara satu sama lain? Sebagaimana di dunia ni, kita pakai jalan dewan ni semua tak pakai baju. Cuba kita pakai. Kita tak tengok diri kita kan, tengok orang lain. Amak ke apa kan. Sebab apa dunia ni, kita tengok orang lain. Okay? Kalau kita ada aib, tak nampak aib kita, kita nampak aib orang lain. Sedangkan aib kita banyak daripada aib orang lain. Kita ada 10 aib, orang lain ada 1 aib. Aib orang satu yang kita nampak. Malah aib itu kadang-kadang kita tersembunyi. Aib kita nampak, tapi nampak aib orang lain. Itu atas muka bumi. Dan Nabi mengambarkan apa dia? Ya Aisyah, kedahsyatan hari itu tidak ada masa kita nak tengok orang lain. Kedahsyatan hari itu tak ada masa nak tengok orang lain. Tak ada masa kita nak fikir orang lain. Kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Adakah aku akan lepas di dalam suasana yang sangat-sangat apa ni, gegaran-gegaran dan juga pada mahsyar yang digambarkan pada hari itu ada manusia yang digambarkan tenggelam di dalam peluk masing-masing. Ada yang tenggelam sampai ke buku lali, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pusat, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam dalam peluk masing-masing. Ada yang menggambarkan matahari seolah ada sebagai manusia merasakan matahari berada di sejengkal daripada kepala mereka. Ada yang merasakan matahari sebatu daripada kepala mereka. Menyatakan pada hari itu kalaulah ada sehelai rumput sekalipun, manusia akan berkebut-kebut mencari rumput itu untuk berteduh di bawah rumput, kerana tidak ada naungan pada hari. Sehingga menyebabkan manusia mencari rasul-rasul untuk mendapatkan syafaat. Dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW, minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, minta dengan Allah SWT percepatkan hisab. Kami tak sanggup dah azab ini, masuk neraka pun tak. Dia tahu azab neraka lebih pedih lagi. Adab mahsyar pun dah tak sanggup dah. Dan dalam keadaan kegawatan itulah, Nabi mengambarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang antara 7 golongan itu yang saya sebutkan pada malam ini ialah ar-rajulun ataupun syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang membesar dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu. Sebaik ke-7 golongan yang disebut ialah menggambarkan manusia-manusia yang sangat kuat imannya. Sangat kuat imannya. Antaranya imam adil, imam yang adil. Kerana untuk menjadi imam yang adil, pemerintah yang adil membutuhkan iman yang kuat sebenarnya. Imam pemerintah yang sanggup mengorbankan kepentingan diri semata-mata untuk taat pada Allah Subhanahu. Dan juga antara yang Nabi sebut ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Bukan senang untuk lelaki yang tergantung di masjid, sentiasa ingat masjid. Subuh ingat zuhur, zuhur ingat asar, asar ingat maghrib, maghrib isya. Payah sebenarnya. Yang manusia yang hatinya tergantung di padang olahraga. Ramai tengok hari ini Manchester lawan Liverpool contoh kan. Tengok esok lawan pula Chelsea, Arsenal pula kan. Tengok dia contoh itu faham Kelantan ke bola aje, pada di bola kan. Hati di bola aje. Ada orang itu tergantung di pancing. Ada yang biasa. Dia baca pun dia pancing kan. Ujung minggu dia akan cari tempat yang pancing. Ada orang hati tergantung di motor. Bukan adik-adik, anak-anak juga kan banyak motor yang dah dewasa sikit tergantung pada kereta pula. Tergantung, ingat kereta semasa-masa. Jadi yang macam-macam, perempuan pun tergantung pada apa ni, pinggan mangkuk ke. Ada satu, kat pejabat saya tu ada satu trend kadang-kadang dia ada musim manik. Mudik manik. Itu ada musim, macam musim lah kan. Dia perempuan ni lain sikit, dia perempuan nak cerita politik tak cerita politik. Ya, lelaki ni cerita lain, perempuan ni cerita manik dengan mangkuk kan. Itu fitrah. Pusing gila. Fitrah yang Allah jadikan sebenarnya untuk menyeimbangkan alam ini. Perempuan dia suka kecantikan, dia suka kelembutan, Korea, suka kesenian. Laki ni dia tak suka, dia ganas-ganas dan dia Allah jadikan fitrah dia macam tu. Sebab itulah Allah pasangkan lelaki dan perempuan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia jadikan kamu berpasang-pasangan. Dan untuk apa? Untuk kamu berkasih sayang dan hidup dalam penuh kasih sayang dan rahmat. Supaya kamu orang Allah punya tempat kamu, mudah-mudahan kamu berfikir. Ini fitrah sebenarnya. Kalau yang lelaki minatkan perempuan, fitrah. Yang fitrah, yang perempuan minatkan lelaki, fitrah. Yang tak fitrahnya lelaki minat sama lelaki, perempuan minat sama perempuan. Itu salah. Minat tak ada masalah, tapi ikutkan salurannya. Ya betul. Dan Nabi kata, ya mahsyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai manusia, wahai orang muda, barang siapa dengan kamu yang nak yang berperempuan, naklah kahwin. Kahwin tak ada masalah. Cuma saya bimbanglah kalau saya cakap ni dengan polisi universiti pula tak boleh kamu kahwin kan? Ada polisi tak boleh? Tak ada ya? Maknanya kalau saya nak maklumkan pada anak-anak pelajar untuk naik semangat lah kan. Semasa saya mengambil ijazah di Morocco. Cuma di Morocco ni dia tak ada convocation. Saya ingat ambil ijazah kat counter je kan. Ijazah kat counter. Tak masalah convocation kan. Masa saya mengambil ijazah, saya dah ada 2 orang anak. Jadi kenapa berkahwin? Untuk menjaga kehormatan. Alhamdulillah, Allah kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan bagi rezeki kepada kamu dan kepada anak-anak. Ya Allah nyatakan ayat lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami bagi rezeki kepada anak-anak dan kepada kamu. Wa in kuntum fuqara yughnikumullah. Kalau kamu fakir, Allah akan kayakan kepada kamu. Keselingan sikitlah buat kahwin ni, semangat. Tapi nak katakan bahawa orang muda sebenarnya yang membesar dalam keadaan beriman kepada Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah, sebenarnya seorang muda yang kuat iman. Kerana orang muda ni banyak cabaran dia. Sebab saya pun muda dan masih muda lagi. Rasa muda, cuma kita tengok orang muda rasa tua sikit lah. Tapi kalau jangan anxiety dengan doktor ni rasa masih muda lagi. Kasar. Dan kita tahu orang muda yang kuat semangat, gelora nafsunya kuat, macam-macam cabaran. Kawan-kawan dia ajak berpesta, kawan-kawan dia ajak berdisko, kawan-kawan dia ajak berbeza, orang semua dia semua dekat apa, semua dating kan, pergi dekat Tasik mana kalau balik situ Paku ke pergi makan kat Sabah kan. Masing-masing ada pasangan masing-masing yang lebih ni bersama. Tapi kita tetap menjaga batas-batas. Orang lain tenggelam dalam dunia kehiburan yang melalaikan. Tapi ada anak muda ni yang menjaga kehormatan diri. Tidak tenggelam dalam dunia hiburan yang melalaikan. Tidak tenggelam dalam dunia percintaan yang mengasyikkan sehingga melanggar batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala. Orang anak muda ini nak kena orang lain berbondong-bondong untuk pergi ke pesta-pesta, ke hiburan-hiburan, dia pergi ke masjid-masjid, ke surau-surau. Dan kadang orang lain sibuk dengan replik dan sebagainya, dia menghabiskan masa dia untuk kerja-kerja dakwah. Bersama dengan Aqsa Sharif contohnya, memperjuangkan Palestin. Bersama dengan perjuangan membela rakyat Syria yang dizalimi. Siapa pergi bicara apa ni? Ceramah Syria. Okay. Dia bersama dengan perjuangan untuk membela umat Islam di Aceh, di Ambon. Dia bersama dengan perjuangan untuk membela umat Islam di selatan Thailand. Walaupun orang lain sibuk dengan perjuangan lain. Orang muda inilah yang akan syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu. Orang inilah yang akan mendapat naungan Allah di hari ini. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Belum tafsir lagi dah? Bawa mukadimah. Baik, sahabat Ustaz. Jangan lupa saya tidak akan melakukan pukul 9. Baik, hari ini saya nak tafsir ayat. Tadi pun dah tafsir beberapa ayat sebenarnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qad khalat minkum sunanun fasiru fil ard
fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahu. Allah menyatakan telah berlalu sebelum kamu. Telah berlalu sebelum kamu sunan fasiru fil ard. Telah berlalu sebelum kamu peraturan-peraturan atau kisah-kisah sebelum kamu. Telah berlalu. Maknanya dah berlalu dah sebelum kita ni peraturan-peraturan ataupun cerita-cerita dan juga keadaan-keadaan yang tertentu. Jangan kita fasiru fil ard. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan di atas muka bumi dan kamu lihatlah apakah balasan Allah kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hadza bayanun linnas, ini adalah keterangan kepada manusia. Wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin, yang menjadi petunjuk dan juga peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa susah hati, jangan kamu rasa sedih, kamu yang tertinggi sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sebenarnya Allah nak memberikan satu prinsip, satu hakikat yang sangat besar yang perlu kita fahami. Ayat ini diturunkan tidak lama selepas peperangan Uhud. Yang kita tahu bagaimana dalam perang Uhud ini Nabi bersama para sahabat telah kalah dalam peperangan. Berbeza dengan peperangan sebelum itu, peperangan Badar, yang mana kita ambil kisah ayat itu, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, ini bila diturunkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas menyatakan bahawa Nabi bersama sahabat telah tewas pada masa itu. Bagaimana tentera musyrikin yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid telah mengambil tempat tentera Islam yang berada di Bukit Uhud, setelah sebahagian besar tentera Islam itu turun untuk berebut harta rampasan perang yang mereka dapat hasil dari pusingan pertama kemenangan. Kita tahu, mungkin dah pernah dengar cerita perang Uhud. Antara Nabi berpesan dalam perang Uhud, Nabi berpesan kepada tentera-tentera pemanah yang berada di atas bukit, walau apapun keadaan jangan turun daripada bukit Uhud. Itu arahan Nabi. Jangan turun daripada bukit Uhud. Tapi setelah berlakunya pusingan pertama pertempuran itu, maka berlaku kemenangan pada orang Islam, dan sebahagian sahabat pada masa itu terlupa sekejap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang pada masa itu. Dan pada masa itulah panglima tentera musyrikin yang Khalid Al-Walid sebelum dia masuk Islam telah mengambil tempat dan menyerang balik umat Islam, dan akhirnya ramai di kalangan sahabat berhasil syahid pada masa itu. Peristiwa yang berlaku sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma la ya'luwanna alaina, Allahumma la quwwata lana illa bik, Allahumma laysa ya'buduka bihadihil baldah ghaira haula'in nafar. Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada kekuatan kepada kami sekiranya mereka mengalahkan kami. Kami tidak ada kekuatan, maka tidak adalah orang yang akan menyembah kamu kecuali kumpulan ini. Masa Nabi rasa rendah dah, Nabi rasa sedih, Nabi rasa hati, turun ayat wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa sedih, kamu yang tertinggi sekali. Dalam ayat ini Allah Taala mengatakan qad khalat minkum sunanun fasiru fil ardh. Telah berlalu pada kamu peraturan-peraturan, sunnah-sunnah. Maka berjalan di atas muka bumi itu melihat apakah yang Allah balas pada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu. Dalam ayat ini Dr. Wabah Zuhairi dalam tafsir yang dia kata, inna masyiatallah tasiru ala nuzumin thabitah wa sunanin hakimah tartabihu fiha al-asbab bil musabbabat wal muqaddimat bin nata'ij wa in kana Allahu qadiran ala kulli syai'. Allah dia menyatakan bahawa sesungguhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, inna masyiatallah, kehendak Allah tasiru ala nuzumin sabitah wa sunanin hakimah. Kehendak Allah itu dia berjalan di atas peraturan yang tetap dan sunnah yang bijaksana. Maknanya kehendak Allah takdirkan di atas muka bumi ini, Allah pastikan dia berjalan di atas peraturan yang tetap. Wa in kana Allah qadiran ala kulli syai'. Walaupun Allah mampu atas segala sesuatu, tapi kehendak Allah pastikan, Allah tentukan di atas muka bumi ini ada peraturan. Apa contohnya? Allah tentukan peraturan bahawa api itu membakar. Itu peraturan Allah.
Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita biasanya peraturannya api itu membakar. Kita cuba kita ada yang mokok ni. Tak ada. Ada yang mokok tak berani nak dengar. Baik. Api kita cuba nyalakan api, kita akan pegang, dia akan panas. Dan kalau kita nak masak air, kita nyalakan api. Itu sunnah Allah, peraturan Allah. Walaupun boleh Allah buat api itu sejuk. Boleh. Dan dalam sejarah terbukti bahawa dalam kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS dicampakkan oleh Allah dalam oleh Namrud ke dalam api. Allah kata, "Kul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah, wahai api, jadikanlah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Maka api pada ketika itu jadi sejuk dan tidak memakan Nabi Ibrahim AS. Tapi secara umumnya api itu fitrahnya membakar. Secara umum api itu fitrahnya panas. Maka itulah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak adakan peraturan ini, kita pening balik. Esok kita nak masak air, sejuk api. Pula sejuk kan? Nak makan tertarik. Sebab api, esok sejuk, esok panas pula. Sejuk, esok panas pula kan? Itu peraturan yang Allah tetapkan. Kemudian pisau itu melukakan. Pisau melukakan. Dan adik-adik yang belajar dalam di sini sebab saya bakal doktor yang belajar dalam medik, belajar dalam farmasi dan sebagainya. Belajar untuk ubat penyakit ini. Penyakit satu ubat, penyakit ubat dia ini ubat. Kan ada ubat, ada sebab dia kan. Jadi itu peraturan. Maka Allah nyatakan bahawa itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peraturan Allah. Maka peraturan ini perlu dijaga. Dan Allah menyatakan bahawa dengan sunnah inilah, sudah ada peraturan ini. Sunnah inilah yang menggambarkan bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dia akan berjaya. Dengan dia akan berjaya bisa'adati wa nasri wa falah. Dia akan berjaya dengan kebahagiaan dan kemenangan. Manakala dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, Allah menyatakan, yang tafsir ini menyatakan, dia kata fi ahwali sin insar al-mar'u 'ala al-usul al-matlubah wal nuzum al-almiyah wal khabarat al-ma'rufah fi syu'un az-zira'iyah was-sinaiyah wat-tijarah wa ghayriha najaha wa zafar bi muradi. Manakala dalam urusan keduniaan, sekiranya manusia itu mengikut sunnah Allah Subhanahu Wa Taala dalam perniagaan, dalam pertanian, dalam perniagaan, dalam pembangunan, sekiranya dia mengikut sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berjaya. Dia akan berjaya. Wa in kana mulhidan aw wathaniyan aw majusiyan. Walaupun dia seorang mulhid, ateis, walaupun dia seorang penyembah berhala atau dia seorang majusi, tapi sekiranya dia mengikut sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berjaya. Dan sekiranya dia tidak mengikut sunnah Allah, walaupun dia seorang beriman kepada Allah, wa in kana salihan taqiyan, walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan berjaya. Apa contoh dia? Kalaulah untuk berada orang putih sini, tak ada boleh ya? Boleh ni tidak terkenal dengan mempelam harum manis. Ia hanya keluar pada pertengahan Februari sampai pertengahan Mei. Sekarang ni nak habis dah harum manis ni. Harum manis ni dia untuk melahirkan sebiji harum manis yang baik, dia kena pilih biji yang baik dan ditanam di tanah yang sesuai dengannya. Kalau tanah harum manis di Bangi tak temu. Di Cyberjaya lagi tak temu. Tak temu. Malah ada kawan-kawan yang dipilih mengatakan mereka cuba tanam di Kok Diam tak jadi sebagaimana dipilih. Dan Thailand tak boleh tiru lagi harum manis. Walaupun Thailand hebat dia punya teknologi pertanian dia tak boleh tiru lagi nak buat macam harum manis. Dia kena tanah dipulis. Tadi beberapa tanah dipulis itu. Dan dia kalau dah mula berbutik tu dia kena bungkus. Dia kena bungkus harum manis tu. Dan akhirnya dia menghasilkan harum manis yang kualiti baik. Dia jangan kita jumpa. Sebab kalau kamu nak tahu, kalau harum manis yang betul-betul kualiti ni kita tak makan, dia hantar ke Jepun. Sebab di Jepun harganya lebih mahal. Berpuluh ringgit satu puluh atau ratusan ringgit satu sekilo. Baik, sekiranya nak melahirkan sebuah sebiji harum manis yang berkualiti ini, kena ikut peraturan tadi.
Sekiranya orang ikut peraturan ini, sama ada dia beriman atau tidak kepada Allah SWT, dia akan dapat harum manis yang manis. Tapi sekiranya dia nak dapat harum manis yang baik, dia letak mana-mana benih pun, dia letak kat mana-mana, kat Siapa Jaya, kat Bangi ke, dia pun semayang ajak banyak-banyak. Banyak kan, aku ni orang beriman, insya-Allah Allah tolong. Maka jangan harap untuk dapat harum manis yang baik. Walaupun mungkin kadang-kadang berlaku perkara yang khariqul adat, yang bertentangan dengan adat, tapi itu bukan sunnatullah. Sunnatullahnya kalau nak dapat harum manis yang baik, kena ikut peraturan. Begitu juga dalam peperangan. Kalaulah tentera itu hendakkan kemenangan, dia perlu menjalani latihan yang sebagaimana sepatutnya, mengikut arahan pemimpinnya, dan dia akan dapat kemenangan. Sekiranya dia ikut peraturan, latihan secukupnya, ikut pemimpin, dia akan menang. Walaupun dia bukan daripada orang-orang yang bertakwa. Tapi sekiranya tidak mengikut peraturan, tidak mengikut sunnah Allah SWT, dia kalah walaupun pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya. Nabi kata, dia tafsir sini, "Lau khuyyirtu bainan nasri lau khuyyirtu bainal hazimati wan nasri bi yawmin Uhud, lakhtartul hazimah." Kalaulah aku diberi pilihan, Nabi kata, kalaulah aku diberi pilihan sama ada untuk kalah ataupun menang pada hari Uhud, aku akan pilih kekalahan. Apa maksud Nabi kata? Nabi tidak, kalaulah kalian lau khuyyirtu bainal hazimati wan nasri bi yawmin Uhud, lakhtartul hazimah. Kalaulah aku diberi pilihan sama ada untuk kalah atau menang di hari Uhud, aku akan pilih kekalahan. Untuk apa? Untuk pengajaran kepada orang Islam bahawa untuk mendapat kejayaan, untuk mendapat kemenangan, perlu mengikut syarat-syarat dan disiplin untuk dapat kemenangan. Nabi sebagai pemimpin belum menjamin kemenangan. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Tapi oleh kerana sahabat tidak ikut disiplin kemenangan, sahabat tak menang. Jadi untuk mendapat kemenangan, kena ikut disiplin, kena ikut sebab-sebab, al-asbab untuk mendapat kemenangan. Itu sunnatullah yang Allah kata dalam ayat yang lain, sunnatullah allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah yang telah berlalu, dan kamu tidak akan dapat bahawa sunnah Allah itu akan berubah. Kalau orang sakit ada ketumbuhan dalam badan dia, ikut ilmu perubatan alam ya, mungkin tuan-tuan lebih memahami. Ubatnya biasanya dia perlu operation dan buang pertumbuhan sepatutnya. Kalau perlu itu, pula itu kan, tak cukup hanya sekadar berdoa saja. Doa saja kan, ya Allah, kecilkan tumbuhan ini, tapi tidak ada usaha untuk membuang tumbuhan. Walaupun boleh, mungkin juga Allah jadikan boleh penyakit itu tumbuh tanpa perubatan, mungkin boleh, tak nafikan, itu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tak jadikan begitu. Allah jadikan peraturan supaya manusia berusaha, supaya manusia ada sistem, supaya manusia berjalan hidup ini berjalan dengan baik. Kalau Allah tidak ada peraturan, jadi tak perlu manusia kan, sebab ada sistem yang perlu kita lalui. Itu ya dalam pelajaran. Kalau kita nak berjaya dalam pelajaran, kita kena ikut sunnah orang berjaya dalam pelajaran. Kalau nak berjaya, nak cemerlang dalam pelajaran, belajar pun matas, datang kuliah pun tidak, ya, buat assignment pun tak buat, macam mana nak berjaya? Kan, tak cukup dengan doa kita semayang ajak 10,000 rakaat pun tak akan dapat kejayaan. Mana kita kena ikut sunnah. Sebab itulah kita lihat orang-orang yang mengambil sunnah kejayaan ini, mereka dapat kejayaan. Bagaimana orang-orang barat mendapat kejayaan, mendapat kemajuan pada hari ini? Kerana mereka mengambil sunnah itu. Mereka mengambil sunnah kejayaan itu, mereka menguasai ilmu. Mereka menguasai ilmu. Bagaimana mereka menguasai ilmu? Kesungguhan mereka menguasai ilmu, dan hari ini mereka berjaya menguasai tamadun dunia ini. Sedangkan asalnya ilmu yang menguasai itu adalah pada orang Islam. Jangan berkata al-hikmatu dalatul mu'minin. Hikmah itu adalah perkara yang hilang pada orang yang beriman. Jadi kalau orang Islam, kita hendak semula kembali keagungan kita, kembali kehebatan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT
kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah SWT. Menjadi sebaik-baik ummah, kita kena ambil sebab-sebab kejayaan sebagai ini. Ambil Rasulullah dan para sahabat. Dan bagaimana Rasulullah berjaya mentadbir dua, atau para sahabat berjaya mentadbir 2/3 dunia ini kerana mereka mengambil sebab-sebab kejayaan. Mereka tidak menjadi orang yang hanya duduk sahaja. Mereka tidak hanya sekadar bersemayam di masjid, tapi menjadi seorang yang hebat, mempersiapkan diri mereka dengan persiapan-persiapan yang secukupnya. Jadi anak-anak pelajar sekalian yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya matlamat saya nak membacakan ayat ini pada hari ini ialah membetulkan kadang-kadang kefahaman sebahagian daripada orang Islam yang mengatakan bahawa setelah diberi iman dengan Allah SWT, dia tidak perlu mengambil sebab-sebab kejayaan. Cukup dengan dia beriman dengan Allah, dia boleh jadi seorang yang berjaya. Cukup dengan beriman dengan Allah, dia menjadi seorang yang maju. Dan memang itu antara syarat untuk kita jadi seorang yang berjaya. Tapi untuk kita mendapat kejayaan, kerana Allah SWT memberikan sebab-sebab untuk mendapat kejayaan. Sebab kalau kita demam, makan paracetamol, itu sebab dia. Kita kena ambil sebab itu. Kan, kalau itu sebabnya. Tapi jangan meletakkan pergantungan pada ubat 100%. Kita berusaha dan kita letakkan pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi kalau untuk kita berjaya dalam perasaan, kita kena belajar sungguh-sungguh. Ambil sebab-sebab kejayaan. Jangan kita rasa kita telah pun beriman, kita tak perlu usaha sungguh-sungguh. Dan ada kefahaman ni. Kefahaman yang silap ini sebenarnya banyak di kalangan orang-orang yang di antara orang yang rasa nak kembali pada Islam. Dan dia rasa dia tak perlu ambil sebab-sebab kejayaan. Dia hanya cukup dengan berdoa. Saya ada cerita salah seorang kawan saya. Kawan baik. Anak dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapat ketumbuhan di kepala dia. Ketumbuhan. Dan dimasukkan HPM telah pun perbedahan. Masa sembahyang Zuhur, saya sembahyang ziarah ni, dia sembahyang Zuhur bersama. Dan saya kata kepada dia, alhamdulillah kita telah mengambil asbab untuk anak anda semua. Maknanya bagi saya di bawah hospital tu, dia telah mengambil sebab untuk anak dia semua. Tu dia kata, sebelumnya saya dia kata anak buat perbuatan Islam. Kan? Ada apa perbuatan Islam? Maknanya doa, kan? Maknanya perbuatan Islam. Dan kemudian baru ambil perbuatan moden ni. Anak cakap dia kata, bagi anak perbuatan ini adalah perbuatan Islam. Kerana dia tak research. Dia bukan berdasarkan andaian-andaian. Dan anak tak kata perbuatan dan doa itu tak Islam. So anak sendiri pun ahli darah syifa. Darah syifa. Tapi sebenarnya kita tak kata ini perbuatan Islam, ini perbuatan tak Islam. Sebenarnya ahli darah Islam kerana dia dibina dan research. Dan Islam sangat-sangat mengiktiraf ilmu dan juga research. Itu perbuatan Islam. Maknanya kita doa, kita gabung antara doa dan juga usaha. Tapi kalau kita hanya sekadar berdoa saja, dan kita meletakkan pengharapan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit tanpa kita berusaha, maka itu tidak Islam sebenarnya. Ya. Tapi anak tak nafi memang kalau kita sendiri menghadapi situasi itu, apabila anak nak dioperate kepala ni, memang pilihan terakhir lah. Ya, pilihan operate untuk pergi 10 kali kan. Nak operate kepala lagi kalau kita pergi 10 kali. Memang tak nafikan. Tapi apabila kita mengatakan perbuatan Islam hanya sekadar doa itu saja, tak betul pandangan itu. Pandangannya ialah perbuatan itu ialah perbuatan Islam itu ialah perbuatan yang dibina berdasarkan research. Dan saya tahu perbuatan ini adalah berdasarkan research. Dan saya pun pernah ditelefon oleh hospital. Hospital minta saya jadi bahan uji. Dia kata, cik, kami ni berbesar hati dah nak pilih cik untuk makan ubat ni. Saya kata, ubat apa pula makan kan? Dia kata, ubat ni telah melalui beberapa tahap research. Dah dekat akhir lah, nak tengok sesuai tak sesuai kan. Saya pun bimbang kan, nak jadi bahan uji kaji ni. Jadi kos kawan kata Zainal, dia kata, macam mana Syekh ni, orang nak minta kawan ubat ni. Dia pun lantar, dia kata tak nak makan ubat itu. Dia kasihan kan, mana yang tengok sejauh dia keputusan ubat tu. Jadi saya ambil keputusan, tak rela dia di bahan tu. Apa ni, bahan uji kaji bagi orang lain lah kata. Dia tak makan ubat tu kan. Nak mengatakan bahawa untuk menghasilkan satu ubat pun, dia berdasarkan kepada research, bukan hanya andaian-andaian. Kadang-kadang kita orang Islam,
Dia rasa yang boleh ubat tepi jalan apa tu lebih Islamik daripada ubat-ubat ni. Kerana dia kata itu ada atas nama Islam. Atas nama Islam, adanya sunnah dan sebagainya. Kan? Sedangkan sunnah tu ialah pada ilmu tu. Itu sebagai mukadimah kepada perbincangan kita lah. Mungkin akan datang pada bincang lagi banyak bab ini. Dan cuma anda harap jangan salah faham, bukan anda membelakangkan usaha tawakal itu. Tapi yang penting kita kena faham sebagai seorang Islam bahawa untuk kerana ada sunnah Allah ni, bab Allah ni kita kena jaga. Dan kita kena jaga mana untuk mendapat kerjaan kita kena ambil asbab kerjaan itu. Bukan kita tidak ambil asbab kerjaan. Dan bagi ini telah Allah rakamkan Al-Quran dalam perang Uhud untuk menjadi pengenalan kepada orang Islam bahawa kalau nak berjaya, hendaklah kita mengambil sebab kerjaan, hanya mengharapkan keberkatan. Kalau ikut ke perang Uhud, Nabi lah pemimpin terdesak. Ada lagi orang yang paling mulia, tapi orang tidak untuk Islam tidak mengambil sebab kerjaan, mereka kalah disebabkan tidak ambil sebab kerjaan. Wallahu a'lam. Jadi saya janjikan tidak akan memberi pukul 9 dan sekarang tepat pukul 1 minit. Minta maaf 1 minit terlewat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kalau ada tersilap, kesalahan, dan sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemeliharaan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah sesi teramai malam ini. Buka pada sesi soalan. Pada sesi terakhir, jadi manfaatkan sesi ini ya. Ada sebab soalan. Makasih pemabas. Buka soalan satu. Buka soalan. Peluang kedua. Sedih sebenarnya. Buka soalan terakhir. Cuma ada untuk dua saja. Kalau tak ada soalan ni, sama ada faham sangat, sampai tak perlu ditanya, ataupun tak faham langsung, sampai tak tahu apa nak tanya. Jadi kita agak yang pertama tadi. A rising part of mine. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rabb, we raise our hands. Forever we thank you.